Saya boleh jawab komen. Hai semua, hai. Selamat bersama dengan kita dalam sesi live melalui Facebook page Persatuan Anak Borneo Semenanjung. Apa khabar anda yang mengikuti kita secara live pada saat ini? Okey, adakah suara saya kedengaran dengan jelas di luar sana? Sekiranya suara saya kedengaran dengan jelas, boleh tak para penonton semua tuliskan jelas ataupun ya, saya boleh dengar. Okay? Saya nak tengok komen daripada para penonton semua. Sekiranya suara saya tidak jelas, mungkin saya boleh ubah balik suara saya. Jelas? Jelas ke? Kata jelas, tapi video melintang ya. Memang kita buat video melintang untuk dapatkan view yang lagi besar, kan? Sebab kita ada 4 orang untuk menjaga penjarakan sosial, maka video itu kita buat melintang. Okay, selamat datang kepada semua yang mengikuti sesi live bersama dengan saudara Rizal dan isterinya Mariam, okay? Bersama dengan saya pada hari ini selaku moderator untuk sesi live berbincang dan mengupas isu yang berlaku pada masa sekarang, di mana isu itu agak sensitif sebenarnya untuk kita kupas dan untuk kita bincangkan di khalayak ramai. Di sebelah kiri saya adalah Puan Leng selaku Timbalan Presiden Persatuan Anak Borneo Semenanjung, dan kami menyampaikan salam daripada Presiden kami iaitu Puan Roslin Kamis. Disebabkan PKP dan juga disebabkan ingin mematuhi SOP yang ada, maka Puan Presiden tidak dapat bersama dengan kita pada petang ini. Namun Puan Presiden sampaikan salam tadi melalui saya. Okey. Berdiri duduk di sebelah kanan saya adalah saudara Rizal seperti yang saya sudah maklumkan sebentar tadi. Dan kenapa saya membawakan saudara Rizal pada petang ini ke dalam sesi live melalui Facebook page ABS, kerana isu yang berlaku sekarang, di mana ada kontroversi yang melanda saudara Rizal, dan ia ada kaitannya dengan masyarakat kita, terutama masyarakat orang Dayak ataupun orang Iban secara khususnya. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih jauh atau ingin bertanyakan soalan yang lebih mendalam lagi untuk saudara Rizal, apakah kita persilakan saudara Rizal untuk kenalkan diri. Kerana saya pun sebenarnya belum lagi mengenali saudara Rizal ini. Saya cuma mengenali dia melalui tagline hashtag dia durian kimchi. Durian kimchi. Okey, silakan saudara Rizal kenalkan diri. Okey, baik semua. Saya minta maaf kalau suara saya kurang didengari. Saya cuba sedaya upaya saya untuk menguatkan suara saya supaya korang semua boleh dengar. Baiklah, nama saya Rizal Ibrahim ataupun nama penuh saya Nik Muhammad Rizal bin Nik Ibrahim. Saya berasal dari Kelantan, berumur 29 tahun, dan saya mengkahwini seorang wanita Korea bernama Yunare ataupun nama Islamnya Mariam. Yang kami mempunyai channel YouTube Durian Kimchi TV dan juga beberapa social media platform lain. Kerja saya adalah buat video ataupun kita panggil content creator. Apa berbalik pada isu yang berlaku tu adalah kontroversi yang melibatkan pakaian tradisional Iban. Itu yang video tu telah pun dimuat turun dalam Instagram saya, Rizal Ibrahim punya Instagram. Pada petang, saya lupa waktu tepat dia, pada petang sebelum rakaman melibatkan Mariam memakai pakaian berkenaan dimulakan. Jadi berada dengan saya adalah Puan Lin juga pada waktu rakaman itu. Saya tak berada di kawasan itu, tapi di lokasi itu dia tak ada masih kejadian. So saya membuat satu mungkin saya dah terlajak memperkenalkan diri kan. Tetap teruskan. Sebenarnya soalan saya seterusnya sebenarnya saya nak bertanya kepada saudara Rizal, apa yang berlaku sebenarnya pada hari itu? Boleh tak saudara Rizal terangkan apa yang berlaku pada hari tersebut? Ya, okey, baik. So pada hari itu saya dan Mariam seperti biasa kami ke stesen TV untuk sebuah rakaman program TV Mariam lah. Tidak ada kena dengan saya, tidak ada kaitan dengan saya. Saya cuma bertindak sebagai pengurus Mariam saja di lokasi itu.
setiap minggu kami akan ke sana untuk buat rakaman dan Mariam akan pakai pakaian tradisional setiap tahun lah. Kalau minggu sebelumnya itu dia pakai pakaian yang pakaian tradisional, apa saya lupa dah, apa yang Cina punya, bukan, saya lupa, pakaian tradisional juga lah kan, pakaian tradisional zaman Hang Tuah dulu, melibatkan ialah aksesori yang memberi ataupun melambangkan simbol masing-masing. Saya faham, memang saya tahu, cuma pada kali ini dia memakai pakaian yang kali ini yang mewakili Sarawak, mewakili kaum Iban punya pakaian ataupun lebih dikenali sebagai ngeban, lebih dikenali sebagai ngeban, di mana pada waktu itu Mariam bersiap dengan rambutnya saya. Bila saya dah masuk ke bilik sodekan tu, saya nampak Mariam dengan pakaian itu. Sejujurnya saya nampak cantik. Saya tak ada nampak, saya tak kata hodohnya, saya tak kata macam tu saya cantik. Cuma bila masa rakaman tu, saya ada menyatakan yang kenapa nampak macam alas TV, kenapa nampak macam tali pinggang pengangkap kan. Apa yang saya sebutkan dalam tu termasuk dengan kain buruk. Saya minta maaf lagi sekali. Termasuk kain buruk tu adalah salah satu gurauan saya dengan Mariam. Setiap kali kami bergurau, memang macam tu. Cuma kali ni memang saya melebihi had saya dalam gurauan dengan menghina. Mungkin pada kaum Iban ataupun orang Sarawak yang sendiri nampak kata-kata saya itu nampak menghina. Tetapi saya tidak menyebut bangsa Sarawak, bangsa kaum Iban memakai pakaian buruk. Saya hanya bercakap kenapa nampak macam tu, kenapa nampak macam ni, ini kenapa pakai macam ni. So saya hanya bergurau dengan Mariam. Saya minta maaf lagi sekali. Sebutan ataupun perkataan yang tidak elok saya gunakan tu dalam gurauan saya, anda mengguriskan ataupun menghina pada kaum Iban, saya berjuta-juta kali minta maaf. Kalau perlu saya minta maaf dengan orang Sarawak. Di Sarawak nanti saya akan pergi ke Sarawak, sebab saya dengan niat untuk bergurau dan tak ada niat untuk menghina. Sebab saya sendiri pun orang Malaysia. Saya faham kita hidup dalam pemilihan kaum. Kita hidup dah 29 tahun. Saya dah hidup 29 tahun di Malaysia. Saya hidup dalam berbilang kaum. Saya faham macam mana masyarakat kita yang hidup dalam pelbagai budaya, pelbagai pakaian. Dan saya sendiri pun mengawini orang Korea di mana budaya berbeza daripada kita. Saya menghormati budaya dia. Saya tidak pernah membuat gurauan macam tu. Ini kali pertama kesilapan saya membuat gurauan macam tu. Sebelum ni saya ada buat gurauan macam tu juga, tapi tidak menyebabkan pakaian yang macam ni lah kan. Jadi saya rasa memang patut saya minta maaf, memang patut saya dihukum oleh orang-orang ramai, memang patut saya terima kecaman. Sebab ini untuk memberikan saya satu pengajaran untuk lebih menghargai di masa depan. Bukan saja menghargai pakaian dan menghormati pakaian tradisional, saya juga akan lebih berhati-hati untuk tidak membuat lawak, untuk tidak membuat gurauan terhadap makanan, terhadap percakapan, bahasa, apa saja bentuk khazanah yang disimpan oleh pelbagai kaum di Malaysia. Saya akan berhati-hati dalam membuat sebarang gurauan. Itu yang kenyataan yang saya nak bagi tahu sebelum ni pun. Pada hari kejadian itu juga, sebenarnya saya selalu, semua manusia buat silap kan. Sebab selalunya Rizal tak pernah buat macam tu. Tapi kalau Rizal ada rakam sesuatu benda yang sensitif, Rizal akan tengok dulu video tu. Tetapi pada hari kejadian, rakaman tu Rizal rakam menggunakan Instagram story, bukan menggunakan handphone. Memang menggunakan handphone, bukan menggunakan kamera handphone, menggunakan Instagram story, di mana kita buka Instagram, kita pergi dekat story tu, lepas tu kita tekan record. So dalam Instagram story tu dia limit untuk video tu hanya 4 sahaja. So dalam rakaman tu sepatutnya saya boleh save setiap video 4 video tu. So bila saya save, saya boleh tengok di album saya. Saya boleh tengok dulu, okey, benda ni ada sensitive issue. Saya tak sepatutnya muat turun. Saya akan delete. Sepatutnya jadi macam tu. Nak dijadikan cerita, mungkin Allah nak mungkin saya dah banyak buat silap sebelum ni, saya tak sedar, saya bergurau dengan Mariam pun orang terasa kan. Mungkin nak jadikan satu cerita yang saya ni memang kena diajar kan. So saya pun upload terus video tu tanpa saya tag pun nama Mariam. Sebab dalam video tu ada Mariam
sebelum ni kalau korang yang macam pengikut saya yang perasan, bila saya buat video Mariam, saya akan tag nama dia. So dalam video tu saya tak tag nama dia langsung, saya tak tulis nama dia, saya terus upload. Itu kesilapan saya. Saya faham walaupun tidak rakaman, saya tidak sepatutnya bergurau dengan perkataan sensitif yang tidak menjaga sensitiviti kaum di Malaysia walaupun tidak rakaman. Cuma apa yang kesalahan paling besar saya lakukan adalah saya bergurau dengan budaya saya sendiri. Walaupun ia milik Sarawak, saya orang Malaysia, Sarawak adalah Malaysia. Saya bergurau dengan budaya saya sendiri. Ibarat saya bergurau dengan pakaian baju Melayu. Saya berkata baju Melayu ni macam kain buruh. Itu yang saya rasa. Jangan kata korang, jangan kata kaum Sarawak dan kaum Iban di Malaysia ni juga. Saya sendiri pun bila tengok video tu saya rasa kesal, saya rasa macam kenapa saya bertindak sebegitu rupa, kenapa saya bertindak dengan perlakuan bagi saya bodoh. Bagi saya perkataan bodoh tu layak saya terima sebab saya memang buat sesuatu yang bodoh. Itu mungkin pada saya dan Mariam adalah gurauan, tapi pada korang itu bukan gurauan, itu adalah kebodohan. Sebab masing-masing saya tak sedar, saya sedar itu pakaian yang khazanah, perlu disimpan, perlu dijaga. Tapi saya buat gurauan benda tu walaupun saya sedar ianya satu tradisional pakaian yang perlu kita jaga kan. So, kalau kita bukan orang Malaysia yang sepatutnya kita jaga, siapa lagi? Takkan orang luar nak sanjung kan? Tapi saya nampak banyak yang kongsikan pada saya pelakon-pelakon seperti Jessica Alba yang memakai menyarum pakaian berkenaan dengan bangganya. Saya bukanlah mengatakan pakaian itu buruk. Saya cuma bergurau mengatakan pakaian itu sama dengan yang buruk. Saya tak menyatakan pakaian itu tak cantik. Saya faham kan dengan orang perkongsian ramai itu menyatakan pakaian itu mahal sampai beratus ribu. Memang saya pun tak mampu. Saya sendiri pun saya tak mampu nak beli pakaian itu, tapi saya buat lawak macam saya boleh beli 1,000 pakaian macam tu. Saya tak mampu nak beli. Saya minta maaf memang saya tak mampu nak beli. Memang ia di luar harga kawalan saya. Dan saya minta maaf bagi pihak Mariam juga sebab dia pun tak faham masa apa yang berlaku dalam gurauan tu. Mariam tak faham sebab gurauan tu dalam bahasa Melayu. So apa yang saya terangkan dia tak faham dan dia cuma mempertahankan this is handmade, this is buatan tangan, jangan sentuh, ini mahal kan dia cakap. Ya betul, Mariam tak salah, cuma saya kesal sedikit dengan, saya tak salahkan orang ramai. Ini berpunca daripada saya. Ianya saya yang mencetuskan situasi, saya yang mencetuskan masalah. Jadi saya faham orang, kemarahan orang untuk serang saya, tetapi dia pun tak faham. Mungkin Mariam pun tak faham, Mariam pun tak tahu kan. So dia serang Mariam dan juga anak dalam keadaan kami. Tapi saya tak salahkan korang. Saya maafkan sebab saya pun buat silap. So orang pun buat silap, saya faham orang buat silap. Cuma saya datang pada hari ini untuk buat kenyataan secara langsung dengan Persatuan Anak Borneo dan juga Setiausaha Encik Seri dengan juga Puan Din sebagai Timbalan Pengerusi Persatuan untuk mendamaikan perbalahan, pergaduhan yang berlaku dalam komuniti kita, terutama di media sosial terutamanya yang melibatkan penghinaan terhadap budaya Sarawak. Sejujurnya saya tidak menghina. Saya tidak ada niat untuk menghina. Kalau betullah saya menghina, saya akan sebut bangsa Sarawak, saya akan sebut kaum Iban. Tetapi saya tidak menyebut sebab saya tak ada niat. Kalau tengok video tu pun, saya mohon untuk tengok video tu dan boleh jelaskan dalam video tu saya tidak menyebut perkataan kaum mana-mana bangsa. Saya cuma, video tu hanya untuk gurauan. Saya faham gurauan yang melebihi had. Saya faham, cuma ialah saya minta maaf lagi sekali bagi pihak Juruan Kimchi yang kepada penyokong Juruan Kimchi yang sentiasa menyokong. Saya faham ramai orang daripada Sarawak yang menyokong Juruan Kimchi juga. Saya minta maaf daripada Juruan Kimchi, pihak Mariam dan juga apa sahaja perkataan yang melukakan hati rakyat Malaysia, terutamanya orang Sarawak, khususnya kaum Iban dan juga kaum Dayak yang buat laporan polis terhadap saya tak salahkan korang sebab itu adalah salah satu cara untuk korang melindungi khazanah kan. Saya faham itu. Macam puan ini pun berada dalam lokasi itu. Dia tak ada dalam bilik, tapi dia tahu apa yang berlaku malam tu. Dia dapat mesej ramai untuk memaksa dia untuk buat laporan polis. Saya cakap pada puan malam tu, apa saja keputusan pendekatan yang diambil oleh pihak persatuan saya terima. Sebab saya tahu saya salah, saya bukan salahkan netizen yang mengatakan saya.
saya terima apa saja keputusan. Saya pergi pada polis ke, buat laporan balik ke, macam mana ke, saya terima. Lepas tu pada pagi esok mungkin puan ni sibuk, dia tak hubungi saya menghubungi puan ni untuk mengetahui berita selanjutnya. So dia beritahu saya terpaksa buat laporan date sebab ini melibatkan maruah saya. Saya juga terasa, saya minta maaf Kak, saya bagi tahu dia memang saya akan beri kerjasama lah. Dan pihak polis pun ada buat satu kenyataan ya untuk saya hubungi balik. Pagi tadi, sebentar tadi pun saya ada hubungi juga inspektor pegawai penyiasat di Miri Sarawak yang untuk saya bagi kenyataan bukti apa saya cakap pada hari itu untuk membantu siasatan. So, saya dah call tadi, cuma saya tak sempat nak bercakap lama, dan saya hubungi, saya cakap dekat inspektor tu saya akan hubungi kembali selepas saya habis sidang media ni dengan persatuan. So dia kata tak apa, ambil masa dulu, nanti saya hubungi balik. So saya akan buat satu lagi penjelasan penyelesaian dengan pihak berkuasa yang sepatutnya, sebab report laporan telah dibuat. So pihak polis dia tak boleh berdiam diri, dia sepatutnya kena tinggalkan, dia kena siasat. So bagi saya itu tanggungjawab saya lah, sebab saya dah buat satu masalah, orang dah buat laporan. So saya kena berusaha dengan pihak berkuasa untuk membantu siasatan, untuk berjalan lebih lanjut. Andai kata saya terpaksa membayar ganti rugi ataupun saya dikenakan hukuman oleh pihak berkuasa atas salah menggunakan platform untuk menyebarkan fitnah, saya minta maaf. Andai kata saya terpaksa membayar hukuman ataupun didenda, saya terima apa saja keputusan oleh pihak berkuasa. Cuma saya ingin mohon, sebab saya pun akan jadi bapa tak lama lagi, kalau ada hukuman penjara tu, saya mintalah benda ni tidak akan berlaku. Cukup, memang bagi korang tak cukup dengan apa yang korang rasa, tapi bagi saya macam saya dah buat, mula-mula saya buat permohonan maaf secara bertulis, saya rasa tak cukup. Saya buat lagi permohonan secara video, dan saya buat lagi permohonan secara live, dan isteri saya pun buat juga permohonan secara live. Apa saja tak cukup, apa sajalah bentuk penyelesaian yang saya perlu hadap, saya perlu lakukan, saya akan datang, macam berjumpa dengan persatuan untuk minta maaf lagi. Kalau perlu saya ke Sarawak, kalau perlu saya ke Sarawak selepas PKP, saya akan pergi Sarawak untuk berjumpa dengan pihak yang lebih besar, lebih bertanggungjawab dalam mungkin dalam kementerian ya. Saya akan buat. Cuma saya mohon janganlah hukum saya dengan jangan hukum saya dengan penjara sebab tak ada siapa nak jaga isteri saya dengan anak saya nanti kalau saya dipenjarakan. Apa saja bentuk hukuman RM1, ada istiadat yang customize. Okey, ini ada beberapa soalan sebenarnya, ataupun beberapa cadangan. Ada ramai orang awam, terutamanya daripada masyarakat Sarawak sendiri mencadangkan agar saudara Rizal dikenakan hukuman ikut adat istiadat orang Iban, di mana adat tu sendiri kurang adil sebenarnya dengan adat tersebut, kerana ia sesuatu yang bukan kita amalkan sehari-hari atau yang biasa kita dengar. Dan saya dengan Puan Lee sendiri pun bukan pakar dalam adat tersebut. Jadi soalan saya kepada saudara Rizal, adakah saudara Rizal sanggup untuk menerima hukuman mengikut adat istiadat orang Iban jika ia dikenakan oleh orang yang bertanggungjawab, orang yang memegang tampuk adat istiadat orang Iban ini? Okey, baik. Terima kasih Encik Seri. Saya, seperti saya cakap tadi, saya menerima apa sahaja bentuk penyelesaian ya. Kecuali dipenjarakan, saya minta yang itu saja dijauhkan. Saya menerima apa sahaja bentuk penyelesaian. Andai kata orang Sarawak menerima bentuk penyelesaian melalui adat istiadat hukuman itu, saya terima. Saya sanggup untuk membayar sejumlah amount, saya sanggup untuk memberi barang, apa sahaja bentuk barang ataupun hadiah kan, katakan untuk sebagai hukuman saya ni, saya sanggup lakukan. Okey, soalan seterusnya untuk saudara Rizal. Okey, berbalik kepada kontroversi yang mana tadi, seperti yang saudara Rizal katakan tadi, sebenarnya ia adalah secara tidak sengaja di-upload sebenarnya di Instagram. Okey, dan benda itu jadi viral. Walaupun saya difahamkan bahawa video itu sudah
saudara Rizal delete, betul? Saya dah delete. Saya delete daripada IG story kan? Tapi masih orang-orang buat akan. Mungkin ada orang yang membuat sempat untuk download dan membuat rakaman untuk video tersebut, dan video tersebut sebenarnya viral, disebarkan dengan meluas, terutama di pengguna-pengguna media sosial di Malaysia. Jadi soalan saya seterusnya kepada Saudara Rizal, apakah tindakan Saudara Rizal di masa hadapan untuk mengelakkan perkara seperti ini boleh berlaku? Okey, baik, terima kasih Encik Seri. Saya sebenarnya cakap tadi, saya tak nak dikecam lagi selepas ni. Bukan saya tersengaja. Saya sedar benda tu dirakam. Saya tahu benda tu direkam sebab saya rakam. Saya jelaskan lagi sekali, kalau orang yang menggunakan Instagram, dia faham Instagram ada dua cara rakaman. Satu rakaman kita terus upload, satu rakaman kita terus simpan. Lepas kita simpan, kita tak upload, kita tengok dulu dalam album. Lepas tu kalau ada benda sensitif kita tak perlu upload, kita biarkan, kita delete. Tapi pada waktu tu, disebabkan Mariam pun sudah pun bersiap, saya pun sudah rakam, and then kita nak terus ke rakaman masa tu. So saya tak sempat nak ni, saya tak sempat nak simpan. Sebab nanti kalau saya simpan, dia kena tekan save 1, 2, 3, 4. So 4 kali kena save. So bila saya save, bila saya tak save, saya terus upload. Bila saya terus upload, dia tak perlu tunggulah saya tekan je upload tu, dia akan terus automatik masuk ke Instagram. Selepas lebih kurang beberapa minit lah, saya menerima beribu mesej masuk. Saya tak tahu apa yang berlaku. Bila saya check balik story saya, Instagram tu, saya sendiri rasa kesal, rasa bersalah. Saya terus delete, saya terus buat, saya terus tarik permohonan maaf. Dan sebab saya kan tak boleh buat, saya tak boleh buat video lagi sebab ada dalam rakaman. Saya berjumpa dengan Puan Ni waktu tu, saya cakap apa yang berlaku. Saya terangkan kan. Saya jumpa dengan Rizal di dalam studio rakaman. Bukan masa tu Rizal buat live di Instagram tu di bilik makeup. Bilik makeup ya. Semasa Rizal membuat live di bilik makeup tu, saya baru tiba di lobi sahaja dan saya memang tak tahu. Ya betul. Puan Ni pun tidak tahu apa, dia hanya masuk selepas benda tu sudah pendamat. Tapi saya menjelaskan pada Puan Ni selepas benda ni dah viral, saya masuk ke dalam studio rakaman untuk menjelaskan apa yang berlaku. So, Puan Ni cakap, nanti saya tengok balik video tu, nanti saya bincang dengan persatuan macam mana. So bermula daripada situlah benda ni menjadi lebih besar sehingga laporan polis dibuat. Okey, mungkin ini soalan terakhir lah kan, dari pihak ABS untuk Saudara Rizal. Okey, soalan daripada pihak ABS adalah apakah perasaan Saudara Rizal sekarang, okey, setelah perkara ini berlaku? Boleh tak beritahu masyarakat ataupun penonton pada sesi live ini, apa perasaan Rizal sekarang? Okey, sejujurnya saya agak sedih dengan gurauan saya. Tak cukup dengan itu, saya menerima pelbagai kecaman, kata-kata yang tak senonoh dalam. Diorang tak cukup serang saya di YouTube, diorang serang saya di email, dia menghantar email. Bahkan saya ada dapat email daripada pengikut saya juga. Saya tak nak buka email, dia hantar kat saya email tu. Email tu adalah screenshot daripada orang yang menyerang saya, yang yang menghukum anak saya, yang menghukum isteri saya. Saya agak sedih dan terkilan sebab atas tindak laku saya yang agak keterlaluan itu, dan tak sampai seminit dah jadi isu besar hingga menyebabkan maruah saya dipijat muka. Saya faham maruah orang Sarawak dipijat sebab gurauan saya. Saya pun kena terima benda yang sama, apa salahnya kan? Itu pandangan korang. Saya faham, saya terima. Cuma saya agak sedih di sini. Dan saya sebenarnya lepas saya buat benda tu, saya menangis. Saya menangis di rumah. Dan saya beritahu Mariam, abang menangis bukan sebab abang sedih dengan apa yang berlaku juga. Abang saya menangis sebab abang tak tahu macam mana saya akan hadapi. Saya tak tahu macam mana Mariam akan hadapi perkara ini sebab dia tak faham. Saya risaukan dia. Saya risaukan dia dan dia kata tak apa. Dia cuba tenangkan saya dan saya tidur malam tu tak lena, dan bukan saya lari, saya tidur tak lena sebab ramai yang call saya. Ramai yang call pengurus saya yang minta saya menjelaskan. Dia call pengurus saya, dia maki-maki pengurus saya. Lepas saya minta maaf juga. Lepas tu saya tidur malam tu di pelukan Mariam. Saya peluk dia, saya rasa macam tak tenang.
saya rasa saya perlu buat lebih lagi permohonan maaf apa semua untuk meredakan perkara ni. Bagi saya lah, apa yang saya dapat sebelum ni adalah berbaloi dengan apa yang saya buat. Mungkin sampai kena masuk mahkamah ke lepas ni atas tuduhan menggunakan social media secara tidak betul, saya terima. Cuma saya ingin berpesan juga kepada influencer ataupun rakan-rakan artis yang sama menghentam saya minta maaf kerana mungkin isu ini terkesan atas mungkin atas nama selebriti, mungkin rasa terhina disebabkan saya menggunakan social media sebagai platform yang salah untuk menyebarkan fitnah. Bukan fitnah, saya tidak menyebarkan fitnah, mungkin pada korang fitnah. Saya minta maaf bagi pihak selebriti, bagi pihak sesiapa saja yang terlibat dalam social media yang terkesan dengan saya, dengan rakan-rakan artis yang daripada Sarawak ya, macam yang menghentam saya minta maaf juga. Itu bukanlah penghinaan, saya cuma bergurau. Saya memohon jutaan maaf daripada korang. Saya tak mengharapkan maaf tu diampun dan diterima. Saya cuma jalankan tanggungjawab saya sebagai orang yang melakukan kesalahan untuk memohon maaf. Jadi saya di sini ingin memesan kepada ramai rakyat Malaysia di luar sana supaya lebih berhati-hati, sebab kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Kerana saya seorang habis semua dikecam, melibatkan keluarga saya, melibatkan anak dan isteri saya yang tidak bersalah. Saya faham kemarahan orang ramai, tapi tidak perlu melibatkan ramai orang ya. Yang macam isteri saya itu dekat dengan saya, tapi orang lupa yang Mr. Famous atau contohnya selebriti, media sosial, personality TV yang aktif di Instagram, di social media, terkesan sebabkan isu ini. Saya mohon beri maaf, jutaan maaf saya mohon. Itu yang saya nak jelaskan di sini. Nampaknya sesi live kita sudah hampir ke penghujungnya kan, kerana Puan ni ada soalan untuk ditanyakan? Saya tak ada soalan. Okay. Rasanya sudah jelas apa yang dikatakan oleh Saudara Rizal tadi, sudah diterangkan dengan begitu detail sekali apa yang berlaku dari awal sampai ke akhir, dan kesannya kepada Saudara Rizal sendiri dan juga isteri dia, itu Saudari Mariam. Okay. Jadi apa yang boleh saya simpulkan dari sesi live pada hari ini, bahawa adalah penting untuk kita menjaga sensitiviti kita sebagai rakyat Malaysia. Okay. Perlu wujudnya satu perasaan menghormati yang begitu mendalam terhadap kebudayaan kaum-kaum lain yang ada di Malaysia. Kerana seperti yang saya maklumkan kepada kawan-kawan, kepada orang ramai, saya suka katakan bahawa at the end we are Malaysian. Okay. Akhirnya kita sebagai orang Malaysia. Jadi sebagai sebuah negara yang berdemokrasi, sebuah negara yang berdaulat, yang ada undang-undang, kita serahkan kepada undang-undang, biar undang-undang yang menentukannya. Dan dalam masa yang sama, kita harus menjaga kepribadian kita. Tidak tanda kita, kata-kata kita. Mungkin bila kita marah, kita lepaskan kata-kata amarah itu. Tapi kita tidak tahu sebenarnya kata-kata amarah itu sebenarnya melambangkan identiti kita, melambangkan kepribadian kita. Jadi saya menyeru, dan saya saya menyeru kepada semua untuk kita terus menjaga keharmonian kaum yang ada di Malaysia, agar kita hidup dalam keadaan yang berbilang kaum, berbilang bangsa dan berbilang agama, agar perpaduan negara itu terus terpelihara. Jadi saya selaku moderator untuk sesi live pada petang ini, dan juga saya selaku Setiausaha Persatuan Anak Muda Semenanjung, ingin mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada Saudara Mariam dan Saudari Mariam dan Saudara Rizal. Mariam, you want to say something? Yes. Okay. Maybe Mariam, you want to say something before we end our session? Okay. Hi. My name is Mariam. I wanna say sorry again about sensitive issue. And also
already. They send a lot of forgive and support. Saya dapat already. So I really appreciate about that, and even still cannot forgive and unsatisfied. There is people I wanna keep make apologize about I make your heart hurt. So terima kasih. Okay, terima kasih. Apa yang Mariam cuba sampaikan adalah terima kasih banyak. Dia menghargai sokongan daripada orang ramai yang memberikan kata positif, yang memberi mesej sokongan untuk terus support Mariam. Dia ucapkan terima kasih banyak. Dia faham ada orang tak boleh terima maaf, ada orang boleh terima maaf. Yang memaafkan dia ucapkan terima kasih dan dia sangat hargai. Dan tidak memaafkan dia tak boleh paksa. Dia hanya berserahkan saja pada orang yang berkenaan. Thank you, Mariam. Thank you. Okey, nampaknya kita berakhir di sini. Terima kasih kepada anda semua yang menyertai kami dari awal sampai ke akhir sesi live di Facebook page Persatuan Anak Borneo Semenanjung. Okey, sebelum kami undur diri, ada beberapa perkara yang ingin saya umumkan kepada anda semua. Yang pertama, Persatuan Anak Borneo Semenanjung sedang menjalankan ataupun sedang menganjurkan pertandingan Kumang Gawai dan Unduk Ngadau Persatuan Anak Borneo Semenanjung 2021 secara online. Jadi siapa yang nak menyertai pertandingan ini boleh pergi ke Facebook page Persatuan Anak Borneo Semenanjung, dan di situ kita dapat satu posting berkaitan dengan bagaimana cara untuk menyertai pertandingan ini. Sila join ya, kerana hadiah yang cukup lumayan menanti anda semua. Kerana hari ini kita baru menerima 4 sponsorship. 4 sponsorship dan barangan tajan ini dan juga cash money yang ditajak oleh sponsor-sponsor ini akan kita bagikan sepenuhnya kepada para pemenang nanti. Okay, yang kedua, Persatuan Anak Borneo Semenanjung dengan ini ingin mengucapkan selamat Hari Gawai dan Tanda Keamatan untuk semua masyarakat Sabah dan Sarawak. Tak kisah anda berada di mana, di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung dan di seluruh dunia, kami mengucapkan selamat Hari Gawai dan Tanda Keamatan. Gayu guru, gerai damai, lantang senang, muat menua. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.